Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini saya tengah berjalan-jalan di kawasan perumahan Soga Perdana, tempatnya di Batu Pahat, Johor. Kami sedang menelusuri jalan untuk menuju ke salah satu daripada kawasan rekreasi di sini yang dikenali dengan Hutan Lipur Soga Perdana. Okey, kami teruskan perjalanan. Nampaknya jalan sudah hampir ditemui, iaitu hanya lebih kurang 20 meter daripada sini kami akan sampai ke lokasi yang kami cari, iaitu Hutan Lipur Soga Perdana. Di sini kami sedang menuju ke bahagian bawah kaki bukit Soga Perdana, dan sementara itu kami sempat berbual-bual dengan pakcik yang ada di motor ini. Menurutnya beliau ni dulu pernah bertugas di Sabah, di bahagian Tawau di situ, di ladang kelapa sawit. Dan sekarang dia sudah kembali ke sini di Johor kerana bersara dan menghabiskan waktu-waktu sisa-sisa umur di sini. Dan pada pagi ini beliau ini baru saja siap menaiki dan berada di kawasan Soga Perdana ini. Di hadapan kelihatan macam mana pemandangan dan juga keadaan Hutan Lipur Soga Perdana yang memang sangat indah. Dan keadaan masa ini memang senyap, tenang, sesuai lah untuk kita berada di sini. Sebab jauh daripada hingar-bingar kenderaan, jauh daripada hingar-bingar orang-orang, dan memang keadaannya di sini sangat tenang. Walau sesekali ada kereta lalu, sebab kawasan ini adalah kawasan perumahan juga. Cumanya memang tidaklah sibuk seperti yang di luar situ. Dan kemudian keadaan di sini juga redup dan tidaklah begitu panas berbanding dengan di luar situ. Alhamdulillah, kita teruskan dulu perjalanan dan ikuti kami seterusnya macam mana perjalanan kami mendaki Hutan Lipur Soga Perdana ini. Sekarang kami turun ke bawah. Kawasan yang kami tuju ini di bawah bukit sekarang ni, dan kelihatan di situ ada air. Air ini adalah air daripada mata air daripada Hutan Lipur ini. Sebab Hutan Lipur ini agak tinggi juga untuk didaki. Kelihatan di situ mereka yang baru saja menaiki bukit ini ataupun Soga Perdana ini, dan di situ kelihatan sekelilingnya ada sungai buatan lah ni. Dia sungai buatan ataupun tasik lah, seperti yang saya dimaklumkan sebelum ini. Dan kiri kanannya memang hutan masih belum diterokai lagi. Dan kawasan di situ bagi saya sangat indah untuk tempat berada. Okey, kita teruskan perjalanan dan ikuti saya seterusnya.
Saya sedang menuruni ke bawah sebab tempat saya sekarang agak tinggi juga, dan menuruni ke bawah situ di bahagian lembah kaki bukit hutan Lipur ini. Kawasan ini dihaskan bagi pejalan kaki sahaja, dan kenderaan memang tidak dibenarkan masuk ke sini. Kepada yang membawa kenderaan, di atas itu di sebelah hujung ada disediakan tempat meletakkan kenderaan mereka. Di sini ada disediakan sebuah pondok dengan tujuan untuk tempat berehat. Kalau ada yang nak bawa makanan atau minuman, bolehlah duduk di pondok ini untuk minum, untuk makan sebelum meneruskan perjalanan. Atau kepada sesiapa yang telah memanjat bukit ini dan menuruninya tentu penat kan. Jadi di sinilah tempat berehat sementara menunggu kawan-kawan yang lain dan sebagainya. Dan di sekeliling di sini ada tasik. Tasik ini ada air daripada puncanya. Air adalah daripada atas bukit itu. Sebab di atas bukit itu ada mata air ya. Di situ tu ada mata air dan air sentiasa mengalir menelusuri tasik yang ada di sini, dan kedengaran ada kicauan burung-burung juga di sini. Burung-burung ini maklum mereka adalah penghuni yang ada di dalam hutan ini. Kita akan mulakan pendakian daripada sini. Pendakian itu dibuat menggunakan anak tangga yang memang tersedia di sini dengan tujuan memudahkan kepada para pengunjung di sini untuk mendaki bukit ini, biarpun dalam keadaan yang agak rumit juga sebenarnya sebab ketinggian bukit ini memang curam. Okey, kita start mendaki 50 meter ke atas itu. Tuh tengok macam mana pendakian ini dibuat. Dan sekarang saya menelusurinya jalan ini dan juga mengambil kesempatan untuk merakam sekeliling kiri kanan pendakian ini. Sini ada herba, taman herba di sini di sebelah saya, dan juga di sebelah kanan ini juga dipenuhi oleh pelbagai jenis tumbuhan, baik yang besar, baik yang kecil dan sebagainya. Teruskan pendakian. Okay, kita naik panjat lagi anak tangga ini. Teruskan pendakian dahulu dan lihat di sebelah kiri saya ini banyak spesies tumbuhan di sini yang memang terjaga juga. Dan saya sedang menuju di ketinggian 50 meter. Kita teruskan perjalanan.
Dan sekarang saya mengambil gambar di ketinggian 50 meter daripada tempat saya sekarang. Dan kelihatan di bawah situ pokok-pokok besar. Kelilingnya kiri kanan pokok-pokok besar yang sudah meninggi. Dan di situ juga ada lembah yang menjadi punca mata air yang mengalir ke bawah situ. Nah, ini adalah pokok-pokoknya yang memang besar dan tinggi. Oke, dan lihat di atas itu masih panjang lagi perjalanan pendakian melalui tangga yang telah disediakan. Oke, teruskan lagi perjalanan mendaki dan menelusuri hutan lipur ini yang memang sekarang ini saya rasa sejuk di sini dan mendengar kicauan burung serta unggas. Oke, teruskan perjalanan. Dan inilah keindahan di hutan lipur Soga Perdana, di mana hutannya ini masih virgin kata orang, sebab tidak ada satu pun penebasan ataupun penebangan dalam hutan ini, dan dia masih asli lagi. Teruskan perjalanan mendaki anak tangga ini yang memang memenatkan, tetapi oleh kerana keinginan untuk menerokai dan merasa persekitaran hutan lipur ini, kita akan terus memanjat juga. Di situ nampaknya ada batang yang buruk dan nampak ada pula tumbuhan-tumbuhan liar yang mana daun-daunnya itu memang cantik lah dan sukar untuk kita nampak dan perolehi di luar sana, kecuali kalau kita masuk ke dalam hutan. Nampak dia punya pokok tu cantik, daun-daunnya cantik, boleh dijadikan hiasan juga. Tapi di sini memang dilarang untuk mengambil sebarang pokok di sini. Dan di sini saya jumpai satu spesies keladi. Batangnya ini memang cantik, bercorak seperti batik, dan dia punya daun ini pun juga bentuknya memang menarik, sangat menarik. Cuma spesies ini tidak banyak di sini. Setakat ini saya jumpa hanya sepokok di sini, dan yang lain ini pokok-pokok renik. Tuh pokok-pokok renik, daunnya pun cantik. Oke, terus naik, kita teruskan perjalanan. Dan sekarang ini bunyi-bunyi unggas sudah kedengaran. Jengkerik sudah mula menyanyi, jengkerik sudah mula mengeluarkan dia punya irama-irama yang cukup mengagumkan bagi saya dan cukup menyenangkan, menjadikan hati kita ini tenang. Teruskan perjalanan lagi mendaki bukit ini, dan sekarang saya sedang menuju di ketinggian lebih kurang anak tangganya ini lebih kurang 500 anak tangga begitu. Oke, kita teruskan perjalanan lagi dan coba lihat di bahagian bawah di situ pendakinya macam mana lelahnya mendaki anak tangga ini. Dan sekarang saya di ketinggian .500 anak tangga.
dan saya berehat di sini dulu sementara mengambil tenaga untuk meneruskan lagi perjalanan pendakian ini. Dan nampak di bawah situ saya merakamkan bagaimana keadaan pendaki ini yang memang lelah untuk mendaki anak tangga ini. Oke, nampak kan lelahnya mendaki anak tangga ini. Jadi ini menggambarkan betapa sukarnya juga mendaki sebab ketinggiannya ini tinggi dan curam. Melihat keadaan para pendaki ini, kelihatan memang agak sukar untuk mendaki kerana keadaannya yang curam. Dan tentunya sangat mencabar bagi pendaki terutama yang belum biasa lagi mendaki kawasan atau bukit yang curam. Di ketinggian ini, saya sempat bergambar dengan salah seorang daripada pendakinya bernama Puan Dewi, seorang kaki tangan di UTHM. Oke, kita teruskan lagi pendakian ke atas. Dan pada kali ini semakin tinggi, semakin sukar untuk mendaki kerana pada ketinggian ini bukitnya ini sangat curam dan memang kaki itu lenguh. Setiap 20 anak tangga terpaksa berhenti. Teruskan lagi sampai ke atas dan lihat macam mana gambaran kesukaran mendaki. Dan nampak kawan ini, seorang pendaki ini berhenti di situ mengambil tenaga, berehat sebelum meneruskan perjalanannya. Teruskan lagi perjalanan walaupun penat pada ketika ini, namun semangat itu kata orang alang-alang tidak sampai ke atas. Dan pada peringkat ini agak landai. Apabila teruskan perjalanan ke sebelah kiri ini, dia akan menuruni bukit ini hingga berjumpa dengan satu lagi tempat yang agak menarik, iaitu air terjun. Kita teruskan lagi sedikit lagi perjalanan menuju ke air terjun. Oke, lihat macam mana keadaan di bawah situ. Sebab di bahagian ini agak landai dan dia akan turun ke bawah. Okey, teruskan. Lihat, ikuti kami sampai mana kami akhiri perjalanan kami ini mendaki bukit dan menakluki hutan lipur Soga Perdana tanggal 30 bulan September 2023. Alright, kita teruskan lagi perjalanan. Kali ini perjalanannya agak landai dan menurun anak tangga. Jadi kesukarannya itu agak kurang berbanding memanjat tadi ya. Dan lihat setakat mana kita mengakhiri perjalanan pendakian bukit hutan lipur Soga Perdana pada kali ini.